Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton, para sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran? Kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal. Dalam episod yang terbaru, dalam huraian kita meneroka mengenai tentang ayat yang ke-500 dalam halaman ke-571, bukan ayat, maafkan saya, dalam halaman yang ke-571 kita meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini daripada surah Nuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, merahmati kita dengan keterikatan kita, kesungguhan kita dalam mengaji ayat-ayat Al-Quran. Dan seperti biasa, bagi memulakan pengajian kita sama-sama tuan-puan, ibu ayah, kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita dapat menambahkan lagi amalan kita melalui pengajian kita pada hari ini. Dan seperti biasa bersama dengan saya seperti biasa tidak keseorangan. Bersama dengan saya ada seorang tokoh hari ini yang terkemuka, tuan-puan mungkin dah kenal dah lama. Sebelum ini Syekh Qari kita iaitu Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Tak apa Ustaz, saya panggil Syekh Qari ni. Allah, rasa macam tua sikit. Allahu Akbar. Sebenarnya ianya adalah gelaran yang mudah-mudahan ya Allah Ta'ala merahmati Ustaz Tirmizi dengan bacaan dia yang dia bimbing kita, pengajaran ilmu tajwid dan sebagainya. Baik, seperti biasa tuan-puan, kita telah pun masuk ke halaman yang ke-571 ini. Hari ini kita akan meneroka dan meneruskan lagi surah Nuh, surah di mana Allah Ta'ala menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh terhadap kaumnya. Sebelum kita memulakan pengajian kita, seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan dahulu sinopsis. Minta maaf tuan-puan, sinopsis yang akan kita perhatikan pada hari ini, iaitu yang pertama, daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 kita akan memerhatikan tentang pelbagai kurniaan, nikmat dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24 kita akan melihat kepada pengaduan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah akan keingkaran kaumnya. Itu yang kita akan pelajari. Manakala ayat 25 hingga ayat yang ke-28 kita akan melihat bagaimana doa Nabi Nuh buat kaumnya yang ingkar dan orang yang beriman. Ini penting sebenarnya tuan-puan untuk kita ambil pelajarannya pada hari ini. Dan bagi memulakan pengajian kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu sama-sama. Siapa yang ada mushaf tu, sama-sama kita bacakan bersama Ustaz Tirmizi kita, bermula daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 insya-Allah, yang dibimbing oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi.
Khususnya para penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada kali ini dapat kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Kita berada pada surah Nuh, surah yang sangat penting untuk kita belajar, walaupun surahnya tidaklah panjang, lebih kurang satu muka setengah lebih saja, satu muka setengah lebih kurang, tapi cukup banyak panduan untuk sama-sama dapat kita belajar pada hari ini, kelebihan-kelebihan tertentu yang akan sama-sama kita baca insya-Allah. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-11, doktor, ayat ke-11 hingga ayat yang ke-berapa saya? 20. Insya-Allah ayat 11 hingga 20 kita baca terlebih dahulu. Jom kita mulakan My Quran Time kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-11 Allah Ta'ala berfirman, niscaya dia iaitu Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia berikan harta dan anak-anak yang banyak, dan diadakan kebun-kebun serta sungai-sungai untuk kamu. Ayat ini pada hakikatnya dijelaskan sendiri oleh Al-Imam Ar-Razi. Apa kata Al-Imam Ar-Razi? Sebenarnya ada konteks penceritaannya. Yang ni kita kena tengok sedikit pada halaman yang di belakang, yang sebelum ini, iaitu Nabi Nuh ini dia dah berdakwah kepada kaum dia dengan pelbagai cara. Dia dakwah secara terang-terangan, jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dia dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan Allah Ta'ala perincikan bagaimana dakwah Nabi Nuh ini. Diceritakan bila dia dah banyak berdakwah, kaum dia tutup telinga. Yang ni yang dia cakapkan, Allah Ta'ala kata ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari mereka dalam telinga. Macam maknanya nak tutup betul-betul. Tak boleh pun nak masuk semua jari ni dalam telinga. Gambaran kepada bagaimana teruknya kaum Nabi Nuh, tak nak dengar sampai tutup telinga. Tuan-puan, ibu ayah, bayangkan kalau kita cakap dengan anak kita tutup telinga. Orang tutup telinga ketika kita cakap dengan dia, apa perasaan kita? Ini cabaran yang dilalui oleh Nabi Nuh. Bila kaum dia tutup telinga, apa Nabi Nuh buat? Dikatakan, sebahagian ulama kata, dikatakan Nabi Nuh ni memberikan isyarat. Okey, tak apa kalau kau tak nak dengar suara aku. Mungkin orang kata menyampah dengar suara dia ni. Jadi Nabi Nuh mula memberikan isyarat dengan tangan. Jangan sembah Tuhan kamu yang berhala tu. Jangan syirikkan Allah Ta'ala. Dia memberikan isyarat dengan tangan. Lalu kaum dia buat wastaghsyaw thiyabahum. Ada yang menafsirkan, dia kata lalu kaum dia tutup pula mukanya dengan pakaian mereka. Mereka menutup dengan pakaian mereka ni, tak nak tengok dah Nabi Nuh. Allahu Akbar.
Tuan-puan bayangkan bebanan dakwah Nabi Nuh selama beratus tahun ini. Bila dakwah kepada kaum dia, ada yang tutup telinga, ada yang tutup muka, tak nak dengar betapa berat ujian yang diberikan kepada kaum Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia ini, Al-Imam Ar-Razi kata ketika itu berlakunya musim kemarau. Berlakunya musim kemarau, sehinggalah Nabi Nuh kata kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kamu bertaubatlah kepada Allah, kamu beristighfarlah kepada Allah, nanti Allah Ta'ala akan turunkan hujan. Dalam ayat yang ke-11 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi, nanti niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan hujan lebat. Tengok solusi yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Apabila Nabi Nuh dah berdakwah dengan penuh panjang lebar, kemudian kaumnya menolaknya, Nabi Nuh apabila kaumnya mengadu, mereka menghadapi masalah, Nabi Nuh mengajak mereka kembali kepada Allah. Kalau kamu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan hujan yang lebat. Tengok di sini. Kemudian Allah Ta'ala akan berikan harta, Allah Ta'ala akan berikan anak-anak, Allah Ta'ala akan berikan aset-aset daripada kebun-kebun dan sungai-sungai. Semuanya adalah dengan melalui istighfar. Lalu kaum Nabi Nuh rasa heran macam mana pula dengan hanya istighfar boleh memberikan keberkatan dalam ataupun kebaikan dalam hidup. Yang ni kita kena faham elok-elok tuan-puan, bahawa setiap perlakuan kita kadang-kadang memberikan kesannya kepada apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu infak kita yang mudah, Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, rezeki kita dipermudahkan. Kita berada dalam keadaan yang sakit, tiba-tiba kita melakukan kebaikan. Kebaikan yang ikhlas ini mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada kita. Setiap tingkah laku kita yang kita lakukan kerana Allah akan ada kesannya dalam keadaan yang kita tidak sangka. Yang ini yang dijanjikan dan disebutkan di dalam Al-Quran. Dan secara spesifiknya dalam ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan tentang kesan istighfar. Allahu Akbar. Kesan istighfar ni bukan sahaja dari aspek rohani, dari aspek penjiwaannya dia akan mendapat keampunan, ketenangan jiwa dan sebagainya. Bahkan Allah Ta'ala menggambarkan dia juga akan mendapat kesan dari aspek fizikalnya, keharmonian rumah tangga, kesihatan tubuh badan dan sebagainya, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beristighfar. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menceritakan banyak kelebihan istighfar. Kita dah lalu pada juzuk yang ke-29 dah ni. Maknanya sebelum ni kita dah lalu banyak bagaimana ada beberapa aspek Allah Ta'ala memuji ataupun Allah Ta'ala memberikan kelebihan-kelebihan istighfar. Yang pertama, ini kalau ibu ayah ada nota, catatkan dalam nota masing-masing. Kelebihan istighfar yang pertama, Allah Ta'ala memuji orang yang beristighfar. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berzikir ataupun beristighfar pada waktu pagi. Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan, dia kata ayat ini tentang kelebihan istighfar pada waktu pagi. Dan begitu juga dengan Nabi Ya'qub yang beristighfar ataupun menyebutkan saufa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Ya'qub ini menceritakan tentang bagaimana dia beristighfar pada waktu awal pagi bagi kaumnya dan bagi anak-anaknya. Yang ni yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai tentang kelebihan yang pertama bagi orang yang suka beristighfar adalah Allah Ta'ala memuji golongan yang suka beristighfar. Tak rasa seronok ke kita kalau Allah Ta'ala sebut nama kita, puji nama kita kerana kita rajin beristighfar? Perbanyakkan istighfar kerana kesannya akan ada dalam jiwa dan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang keduanya, sifat istighfar ini, kelebihan istighfar ini, ianya adalah sifat orang yang bertakwa. Kita kan minta kepada Allah Ta'ala jadikan aku dalam golongan orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kata dah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tengok di sini, orang yang bersegera mengejar maghfirah daripada Allah Ta'ala, itulah dia dijanjikan orang yang bertakwa, seakan-akan orang yang memohon keampunan daripada Allah. Orang yang beristighfar ini adalah daripada ciri-ciri golongan sifat-sifat golongan yang muttaqin. Yang pertama tadi Allah Ta'ala puji mereka. Yang kedua, mereka akan tergolong dalam golongan orang yang orang yang bertakwa. Yang ketiganya, Allah Ta'ala bila kita dah minta keampunan daripadanya, Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Tiga kelebihan yang ketiga daripada istighfar adalah Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada kita.
Yang ni yang disebutkan di dalam firman Allah, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang melakukan kejahatan ataupun kezaliman, menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala berupaya memberikan keampunan baginya. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang beristighfar ini akan dipermudahkan kebaikan, rezeki, dipersembahkan ataupun dilapangkan rezekinya dan dia halang segala kejahatan ataupun segala bala yang akan mungkin diberikan kepada dia. Ini yang kita faham daripada surah Nuh ini, bagaimana Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakan kepada kaumku, aku berkata kepada kaum aku, beristighfarlah, nanti Allah Ta'ala akan turunkan hujan, Allah Ta'ala akan yumdidkum bi amwalin, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki, Allah Ta'ala akan berikan rezeki daripada anak-anak, Allah Ta'ala akan berikan sungai-sungai ataupun kebun-kebun, aset-aset yang banyak. Ini menunjukkan bagaimana kelebihan orang yang beristighfar. Yang keempat itu, mereka akan dipermudahkan urusan mereka, diberikan keluasan rezeki dan dihalang daripada segala kejahatan, insya-Allah. Dan yang kelimanya, kelebihan istighfar, selain daripada dapat keampunan, Allah Ta'ala puji, dimurahkan rezeki, diberikan keampunan daripada Allah Ta'ala, mereka juga ini akan dijauhkan, mereka juga akan mendapat rahmat daripada Allah. Ini janji Allah di dalam Al-Quran apabila Allah Ta'ala menyebutkan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalaulah bukan kerana kamu ni beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kamu akan dijadikan, digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa ataupun orang yang dirahmati Allah itu tadi. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, kelebihan istighfar, Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada azab Allah Ta'ala. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengazab mereka, Allah Ta'ala tidak akan mengazab kita selagi mana kita beristighfar, tuan-puan. Oleh itu, tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran, jangan berhenti beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar. Malu kita dengan Allah Ta'ala kalau kita tidak istighfar. Lafaz yang ringkas, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ungkapkan setiap kali. Kalau lebih baik, kalau ibu ayah, tuan-puan hafal yang Sayyidul Istighfar, Ustaz Tirmizi, Sayyidul Istighfar yang Rasulullah ajarkan, Allahumma anta rabbi. Baca setiap hari, baca setiap pagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Ini mengenai tentang dua ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, mengenai tentang kelebihan beristighfar. Selain daripada Allah Ta'ala memberikan kemudahan rezeki, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dari aspek yang lain, seperti mana yang disebutkan dalam situasi yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Manakala ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20 sebenarnya menceritakan teknik kedua. Teknik pertama tadi, Nabi Nuh dia berdakwah kepada kaum dia secara rohani, suruh mereka beristighfar, suruh mereka kembali kepada Allah, suruh mereka jangan syirikkan Allah dan sebagainya. Teknik yang kedua yang boleh diamalkan dalam teknik kita berdakwah kepada manusia adalah dengan menggunakan teknik, orang kata secara akal, secara akli. Maknanya ajak mereka berfikir, ajak mereka berfikir tentang kebesaran Allah. Dalam ni Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala kata, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak mengharapkan kepada Allah keagungannya? Kenapa tidak melihat kebesaran Allah daripada apa yang Allah Ta'ala telah jadikan bumi dan langit ini? Allah Ta'ala menjadikan manusia atwara pada peringkat-peringkatnya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Allah Ta'ala suruh tengok kejadian manusia, Allah Ta'ala suruh tengok kejadian langit dan bumi, Allah Ta'ala suruh tengok kejadian bulan dan matahari, Allah Ta'ala suruh tengok tentang tumbuh-tumbuhan. Ini sangat menarik. Kita dah bincang dah sebelum ni, daripada air hujan yang sama tetapi tumbuh pohon yang berbeza. Ada pokok durian, ada pokok rambutan, ada pokok manggis. Air yang sama, tanah yang sama, tetapi hasilnya berbeza. Walaupun argument itu ataupun hujah itu agak simple, tetapi menarik untuk kita fikirkan siapa yang menyusun atur kebangkitan pembangunan ini daripada perkara yang sebiji benih saja dengan menghasilkan hasil-hasil yang lumayan untuk manusia itu sendiri. Bagaimana burung boleh navigate, boleh navigasi, sistem navigation dia memang luar biasa, boleh terbang ratusan ribuan kilometer
siapa yang memberikan dia sistem navigasi ataupun navigation system tersebut sehingga dia boleh mengetahui ke mana dia nak pergi. Allahu Akbar. Indah, hebat ciptaan Allah melalui bukti-bukti kebesaran yang boleh kita baca. Sebab itulah Nabi Nuh bukan sekadar berdakwah dari aspek rohaninya, tetapi berdakwah juga dari aspek mengajak manusia berfikir secara akalnya ataupun secara aklinya. Yang ini yang kita pelajari daripada ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Baik, ini adalah sesi pertama perbincangan kita. Dua aspek penting telah kita bincangkan. Aspek yang pertama mengenai tentang kelebihan istighfar seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Manakala aspek yang kedua adalah mengenai tentang teknik yang kedua, bagaimana mereka mengkaji alam semesta itu tadi. Sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita pertama, mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Apakah perkataan pilihan kita? Iaitu perkataan nabata. Perkataan nabata membawa maksud tumbuh, yang mana dia disebutkan sebanyak 26 kali disebutkan di dalam Al-Quran, manakala di dalam surah Nuh ini disebutkan pada ayat yang ke-17. Tuan-puan yang ada mushaf di rumah boleh tengok ayat yang ke-17. Allah Ta'ala menyebutkan wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Ta'ala telah menumbuhkan kamu daripada tanah tumbuh-tumbuhan. Nabata itu maksudnya tumbuh. Ini pelajaran kita dari aspek bahasa Arab. Kita telah pun melalui sesi yang pertama daripada perbincangan kita pada hari ini. Kita rehat dahulu seketika tuan-puan, jangan ke mana-mana. My Quran Time, baca, faham dan amal. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Surahul Azim. Petikan daripada ayat yang ke-28, ayat terakhir surah Nuh ini ada perkataan, ya Tuhanku, ampunlah aku, ibu bapaku serta sesiapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan semua orang beriman, lelaki maupun perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain daripada kehancuran. InsyaAllah akan dikupas oleh Al-Fadhil Dr. Ahmad Sanusi sebentar nanti untuk bahagian yang kedua ni. Terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dengan My Quran Time, baca, faham dan amal. Kita mengaji sikit tajwid sebelum kita terus pada bahagian ayat yang seterusnya. Okey, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, dengan ayat 19, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Baik, dalam muka surat 571 ini di hujung-hujung wakaf pada akhir ayat, banyak ayat seperti dalam contoh kita samawatin tibaqa, dan ayat ke-19 bisata, yang mana wakaf itu perkataan itu bercampur sifatnya. Tibaqa, ta itu ti tebal, ba itu nipis di tengah, qaf di hujung tebal. Tibaqa, nak bagi dia punya huruf itu tetap disebut dengan sifatnya. Kerana kesalahan biasa berlaku juga, ramai yang menyebut tibaqa seolah-olah sifat ba dengan qa tu sama. Baqa tak nampak beza, sedangkan ia beza. Baqa, tibaqa, tibaqa. Kalau ayat ke-19, wallahu ja'ala lakumul arda bisata, bisata, bukan bisata. Sama je bunyi.
tebal dan nipis, kalau kita jaga dalam baca Al-Quran, kita jaga betul-betul sifat tebal dan nipis ni, bacaan kita akan bunyi cantik, bunyi indah sangat. Orang Arab dia akan cukup menjaga hukum tebal dan nipis. Dan banyak lagi sebenarnya, kalau kita lihat daripada awal lagi, ayat ke-11 hujung-hujungnya midrara anhara, jangan anhara, hara sama, sepatutnya anhara, di tengah tu nipis, di hujung tu tebal. Ayat 13 waqara, waqara, bukan waqara, bukan waqara, wa itu dinipiskan. Kubbara, tabara. Kita jaga-jaga bagi sifat yang nipis kita nipiskan, tebal kita tebalkan. Bacaan kita ke bunyi sifat tu akan bunyi bunyi bacaan ataupun sesuai dengan huruf ataupun sifatnya, dan bacaan kita akan bunyi indah insya-Allah. Wallahu alam. Sila Doktor. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita yang tidak jemu membimbing kita memperbetulkan bacaan Al-Quran kita. Sifat-sifat huruf tu nampak berbeza saya perasan juga tiba qa tu tadi bisa ta, betul lah. Sifat dia berbeza yang perlu disebutkan secara jelas kerana kita bimbang, seperti mana yang selalu kita ingatkan, dikuatiri dia lari daripada sikap ataupun maknanya yang asal ataupun sifatnya yang asal sehingga merubah makna dan sebagainya. Baik, kita teruskan lagi sesi pengajian kita dalam sesi yang kedua kali ini, yang mana kita akan meneruskan penerokaan kita. Kita nak meneroka, bertadabbur pula daripada ayat yang ke-21. Tadi kalau kita tengok bagaimana Nabi Nuh mengajak kaum dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita ceritakan tentang kelebihan istighfar dan sebagainya, dan melihat bagaimana Nabi Nuh mengajak pula kaum dia berfikir dari aspek rasional tentang kelebihan, tentang kejadian alam semesta. Maka dalam ayat yang ke-21 ini pula kita melihat bagaimana respon kaum Nabi Nuh. Respon kaum Nabi Nuh, sehinggalah pada ayat yang ke-28 ditutup dengan doa daripada Nabi Nuh sendiri. Sebelum kita teruskan tadabbur kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan ayat ini bersama dengan Ustaz Tirmizi kita daripada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-28 daripada surah An-Nuh ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor. Kita teruskan bacaan daripada ayat 21 hingga ayat 28 akhir surah Nuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا
عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-21 Allah Ta'ala berfirman, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka derhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambahkan kerugian baginya." Perhatikan di sini, tadi kita dah tengok dakwah Nabi Nuh ini berlaku selama ratusan tahun, bahkan barangkali ribuan tahun, yang menunjukkan lamanya tempoh dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh ini sendiri. Dan kita dah tengok pelbagai teknik yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam dakwahnya. Ada kalanya didakwah secara terang-terang, ada kalanya didakwah secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, pergi kepada orang person tertentu, setiap orang tertentu, tetapi kaumnya masih lagi engkar. Kaumnya bukan saja engkar, bahkan memberikan reaksi yang sangat negatif. Tutup telinga, tak nak dengar, tutup telinga, tutup muka dan sebagainya. Itu hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang berlaku dalam ayat yang ke-21 ini ataupun ayat yang ke-23 menunjukkan mereka bukan sahaja tidak mahu dengar, tutup telinga dan tutup mata, bahkan merancang untuk menentang Nabi Nuh, merancang untuk menyelamatkan kesyirikan mereka kepada Allah. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-23. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasar. Ini adalah 5 nama Tuhan ataupun 5 nama berhala yang dijadikan oleh kaum sebelum kaum Nabi Nuh. Iaitu sebelum kaum Nabi Nuh itu ada disebutkan mengenai tentang yang ni diceritakan sendiri oleh Al-Imam Tabari, yang mana di antara kaum Nabi Adam, di antara tempoh setelah meninggalnya Nabi Adam sehinggalah kaum zaman Nabi Nuh, berlakunya ada satu tempoh di mana di kalangan penduduk ataupun pengikut ketika itu ada 5 orang dalam kalangan mereka yang asalnya orang yang saleh, iaitu mereka ini yang namanya Wad dan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Yang ni yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi apabila 5 orang yang saleh ini meninggal, didatang kepada mereka saya tak tahu nak cakap seekor ke ataupun seorang iblis ke, kerana iblis ni menyamar ataupun syaitan ni menyamar dalam bentuk manusia, lalu dibisikkan kepada kaum Nabi Nuh ini, nak tak kamu kalau aku reka satu patung yang setiap kali kamu melihat patung ataupun tamthil ataupun gambar ataupun patung tersebut mengingatkan kamu untuk melakukan amal soleh. Kerana 5 orang ini adalah kaum yang saleh. Tetapi akhirnya lama kelamaan pada generasi yang awal mereka tak terpedaya lagi. Maknanya mereka melihat berhala ataupun patung-patung tersebut, mereka masih mengingatkan kepada Allah kerana mereka kenal bahawa ini adalah orang-orang yang saleh dalam kalangan mereka. Tetapi generasi demi generasi telah berlaku penyelewengan. Ada dalam kalangan mereka mula mengusap, mencium dan sebagainya, telah berlaku penyelewengan, mereka membesarkan berhala tersebut sehinggalah ini menyebabkan mereka melakukan syirik kepada Allah, sehingga mereka beranggapan patung-patung tersebut memberikan sesuatu kepada mereka telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Lalu inilah puncanya berlaku penyelewengan kepada kaum Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh berdakwah untuk mereka meninggalkan patung-patung mereka ini ataupun berhala-berhala mereka ini. Lalu mereka bukan saja tak nak dengar dakwah Nabi Nuh, mereka tutup telinga mereka. Kalau setakat tutup telinga dan tutup mata, ini untuk diri sendiri. Lebih teruk daripada itu, mereka merancang untuk melawan Nabi Nuh dengan mereka kata pertahankan berhala-berhala kita ini. Inilah puncanya yang membawa kepada
penurunan azab kepada kaum Nabi Nuh kerana dakwah telah disampaikan kepada mereka. Sekiranya ada lagi dalam kalangan mereka rasul yang menyampaikan dakwah, Allah Taala tidak akan turunkan azab. Sekiranya mereka beristighfar, Allah Taala tidak akan turunkan azab. Tetapi disebabkan kerana mereka ni dah disampaikan peringatan kepada mereka, mereka telah diingatkan supaya beristighfar, tidak juga beristighfar, maka inilah Allah Taala memberikan ancaman kepada kaum Nabi Nuh ini sehingga kan mereka telah sesat. Dan akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Taala dalam ayat yang ke 26. Yang ni tuan-puan boleh tengok bagaimana Allah Taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-26. Nabi Nuh berkata, wa qala Nuh rabbi, dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan walau seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Allahu akbar, berat ni. Maknanya dah lama sangat, beratus tahun berdakwah, tiba-tiba mereka engkar. Tiba-tiba mereka engkar. Bukan sahaja mereka menolak, tidak mahu mendengar, mereka engkar, bahkan mereka merancang untuk mempertahankan kebatilan itu. Lalu Nabi Nuh dikatakan berdoa supaya jangan Allah Ta'ala tinggalkan seorang pun daripada mereka yang kafir ini. Perhatikan tuan-puan, mungkin ada yang bertanya, tak apa ke Nabi Nuh doakan macam perkara yang tidak baik kepada kaum dia? Nanti kan ada yang kata, tak apa ke minta doa perkara yang tak baik untuk kaumnya sendiri? Yang ni ada perinciannya yang dijelaskan sendiri oleh Al-Imam Qurtubi. Yang pertamanya, Al-Imam Qurtubi menyatakan situasi ini adalah situasi pemutus. Pemutus ni maksudnya memang dah putus dah. Mereka ni memang sukar untuk kembali kepada Allah. Mereka telah memang bertekad untuk tidak beriman, bukan saja tak nak beriman, bahkan bertekad melawan Allah dan Rasulnya itu. Itulah disebabkan kerana itu Nabi Nuh mendoakan agar jangan ditinggalkan orang-orang kafir ini ada di atas muka bumi, kerana mereka akan menyesatkan orang lain. Tujuannya bukan kerana berdendam, tetapi bimbang kerana kesesatan yang dibawa oleh orang-orang tersebut. Yang ni kita kena berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala janganlah ada dalam kalangan kita ramai orang-orang yang menyesatkan di antara kita, kerana kita bukan berdendam kepada dia, kerana kita bimbang kesesatan yang dibawa mempengaruhi orang lain, yang akhirnya orang lain turut akan sesat atas ajaran yang mereka bawa. Kalau kita tengokkan juga di sini dalam hadis, Al-Imam Qurtubi datangkan bagaimana sebenarnya baginda Nabi SAW pernah juga mendoakan keburukan kepada kaum Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, wahai Allah Ta'ala, ke atas engkau lah diturunkan azab ke atas kaum Quraisy. Sehingga Quraisy bila dengar tu bergetar hati mereka kerana takut. Kalau tuan-puan pernah tengok, maknanya Rasulullah ada juga memberikan doa supaya ditimpakan kecaman kepada kaum Quraisy ini. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya sari'al hisab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum, kalahkan mereka. Allah Ta'ala, Rasulullah doa sedemikian kepada kaum Quraisy, dikenakan azab ataupun ancaman kepada kaum Quraisy dalam keadaan tertentu, dalam keadaan dah terputus dah, mereka memang tidak mahu beriman, bahkan merancang menyerang Rasulullah, membunuh Rasulullah juga. Kita tak boleh nak berdiam diri dalam keadaan sedemikian, kerana kalau kita tengok sebelum tu, kalau dakwah Rasulullah di Taif sehingga pecah luka Rasulullah dan sebagainya, Rasulullah masih lagi boleh bersabar. Kalau dalam perang Uhud, Rasulullah pecah lagi mukanya, masih lagi boleh bersabar. Ini nak menunjukkan bahawa kesakitan fizikal tu Rasulullah boleh bertahan saja. Rasulullah tidak berdendam dengan mereka. Apa yang dibimbangi, kewujudan mereka itu mempengaruhi orang lain untuk menjadi sesat bersama dengan mereka. Ini yang menyebabkan kenapa menurut Al-Imam Qurtubi, kenapa Nabi Nuh mendoakan agar jangan ada dalam kalangan kaum aku ni yang kufur, yang dikekalkan. Maknanya biarlah orang kafir ni semua mati. Gambaran dia begitu. Kenapa dijadikan doa sedemikian? Kita dah jelaskan tadi, kerana telah terputus. Maknanya mereka telah merancang untuk melakukan kejahatan dan menyebarkan kejahatan. Nabi Nuh memberikan doa sedemikian. Begitu juga dalam riwayat Al-Imam Qurtubi ada menceritakan tentang satu kisah. Kisah ni agak sadis juga tuan-puan, kerana ada seorang lelaki sedang menggendong seorang budak kecil, anaknya. Sedang menggendong anaknya, dan anak itu berlalu, mereka berdua lalu di hadapan Nabi Nuh. Al-Imam Qurtubi sebutkan, dia kata, anna rajulan min qaumihi hamala waladan saghiran ala katfi
famarra bi Nuh, iaitu ada seorang lelaki kendong anaknya di bahunya ataupun dokong anaknya di bahunya, lalu dia berjalan di sisi Nabi Nuh, lalu ayahnya tu tadi, orang tua tu kata tadi ataupun orang dewasa tu kata ihzar hadha fa innahu yudilluka. Dia kata kepada anak kecil yang dia kendong tadi, jaga, hati-hati engkau dengan Nabi Nuh, dengan Nuh ni, kerana dia akan yudilluka, dia akan menyesat engkau. Tiba-tiba Anzil ni, budak tu kata turunkan aku. Lalu budak tu bila diturunkan, dia ambil batu, dia baling Nabi Nuh sehingga berdarah. Allahu Akbar. Bukan sekadar tutup mata, tutup muka, berpakat menyerang Nabi Nuh. Ini budak kecil pun telah mula baling batu kepada Nabi Nuh sampai pecah dan berdarah. Sehingga itu fahina idzan ghadiba. Tiba-tiba Nabi Nuh kesal dan kecewa, marah. Wada'a alaihim, lalu Nabi Nuh pun berdoa ke atas mereka. Ini dikatakan ataupun disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi antara punca kenapa Nabi Nuh memberikan doa yang keras kepada kaumnya itu tadi, kerana bukan saja mengancam, memberikan ancaman fizikal dah pula dah, merancang untuk mempertahankan kesesatan mereka. Ini satu perkara yang tidak boleh dibiarkan, kerana kalau dibiarkan dia akan menyebarkan lagi kerosakan. Sama juga dengan kita pada hari ini, andai ada unsur-unsur yang menyebarkan kesesatan, merosakkan manusia, menjauhkan manusia daripada Al-Quran, sebaik-baiknya kita sekat ataupun kita kawal supaya dia tidak menyebarkan kerosakan dalam masyarakat kita itu sendiri. Dan pada ayat yang terakhir, yang menariknya tadi yang dibacakan oleh Al-Imam Tirmizi kita, Ustaz Tirmizi kita mengenai tentang doa Nabi Nuh. Ini cantik surah ni. Tadi Nabi Nuh dah berdakwah kepada kaumnya supaya beristighfar. Hujung sekali ayat penutup daripada surah Nuh ini tadi, Nabi Nuh sendiri mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nabi Nuh sendiri menjadikan dirinya sebagai contoh, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan yang menariknya, dia menyebutkan wali-walidayya, dan ibu ayah aku. Allahu Akbar. Kalau Nabi Nuh sendiri berdoa agar diampunkan dosanya dan dosa ibu ayahnya, maka mengapa tidak kita berdoa, sentiasa berdoa, jangan jemu mendoakan ibu ayah kita, kerana inilah perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Baginda pernah menceritakan kepada para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, dia kata inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna hadha fayuqalu biistighfari waladika laka. Dia kata nanti ada seorang lelaki dalam syurga, dia mendapat kedudukan yang tinggi dalam syurga. Lalu dia tertanya-tanya, amalan aku taklah banyak sangat, kenapa aku dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga? Lalu lelaki itu tanya pada malaikat, macam mana anna hadha, kenapa aku boleh dapat kedudukan ni? Lalu malaikat ataupun dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka, kerana anak engkau mendoakan keampunan buat engkau. Allahu Akbar, tuan-puan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah, dinilai sebagai sahih, menunjukkan bahawa bagaimana doa kita terhadap ibu ayah sangat penting. Dan kita juga mendidik anak-anak kita, mudah-mudahan didik anak-anak kita supaya baca doa yang Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang simple sahaja, tuliskan bagi pada mereka, ajar pada mereka. Inilah yang dididik oleh baginda Nabi SAW, dan inilah dia pengajaran-pengajaran penting yang kita belajar daripada halaman 571 daripada surah Nuh, bagaimana kelebihan istighfar, merenung kebesaran Allah, kenapa Nabi Nuh berdoa keampunan ataupun kebinasaan kepada kaumnya, dan pentingnya kita mendoakan diri kita keampunan dan juga ibu ayah kita. Oleh itu tuan-puan, mari sama-sama kita perhatikan resolusi pengajian kita pada hari ini. Yang kita telah belajar pada hari ini, yang pertama, kita hendaklah melazimi taubat dan istighfar, kerana ia dapat menjemput rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita hendaklah berhati-hati dengan ujian harta dan anak-anak. Tengok anak-anak kadang-kadang boleh menyebabkan kita melawan dakwah seperti dakwah Nabi Nuh tadi. Dan yang ketiganya, kita hendaklah mendoakan keampunan untuk diri sendiri, keluarga dan saudara sesama Muslim kita. Inilah dia resolusi yang kita boleh lakukan setelah pengajian kita pada hari ini. Dan bagi memberkati pengajian kita, mari sama-sama kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Amin. Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara la ilaha illa subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita belajar daripada surah Nuh ini dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Lihatlah keajaiban, kehebatan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita istighfar, kita telah berzikir, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita rezeki yang tidak terhitung banyaknya. Sama-sama kita menyumbang untuk tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan beri manfaat pada ummah dan sama-sama kita saksikan ulangan My Quran Time malam ini esok pagi. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum. Allahumma arhamna